hang kuih dia sikit. Anak batal. Begitu, anak batal. Tak ada masalah. Jadi yang makmum belakang pun tahu. Itu pun kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, dia nak fikir lagu mana pula aku tengah sujud macam mana pula aku nak ke depan ni. Dia nak fikir lagu tu lah. Mula macam biawak gebuk je. Dah macam biawak gebuk ke depan. Kok mana mengaji ni? Jadi, cerita dia tadi, bab teknologi. Mubaligh, bila current tak ada, dia jadi macam seolah suara imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang dengar tajam suara dia. So bukan kaleng-kaleng yang di belakang ni. Tu kadang-kadang bila kita berjemaah, tuan-tuan dan puan, kena ada yang qaryah yang di sini. Sebab itu imam, walau hebat mana, ulama mana, masuk main masjid, dia tak boleh pandai-pandai jadi imam kat sini. Dia kena dapat keizinan daripada imam qaryah. Itu adab dia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pengembaraan dalam solat kita ni berbeza-beza. Sebab itu muslimin muslimat, kadang-kadang kita sedang bermunajat dengan Allah. Kita nak semayang saat lagi, kita tengah bermunajat dengan Allah. Sedang-sedang bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah, tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang terlintas, tuan-tuan perempuan, apa-apa benda pun terlintas. Dan lintasan-lintasan ini, kalaulah kita khusyuk, mendapat khusyuk sebenar, maka lintasan itu adalah lintasan-lintasan yang hati yang baik. Dan kerana kita bermunajat dengan Allah, kita tahu apa yang kita cakap dengan Allah, kita sedang memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita tahu meaning dia tu. Kita bukan buat-buat cakap saja. Sebab itu tuan-tuan perempuan, orang yang bermunajat ini akan dilintaskan Allah. Allah hantar, Allah hantar. Allah, 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 Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan perempuan, dalam solat, Allah, Allah, Allah. Tak ada kebesaran lain, tuan-tuan. Penyerahan tadi macam mati tu. Allah. Tapi kita dibimbing dan dikawal oleh syariat. Nampak? Rukuknya apa? Subhanallah. Kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, contoh. Iktidalnya. Kita tahu. Sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar kita. Hang cakaplah apa pun. Okey. Ulama tasawuf kata, dalam waktu hang rukuk, hang i'tidal, hang sujud, hang duduk antara dua sujud, 4 rakaat lama, 4 rakaat lama, 2 rakaat boleh tahan. Kot lah mai lintasan tak elok. Mai lintasan tak elok. Kita dah cantik dah. Right on the right track. Cantik dah ni. Sekali dia nak keluar juga. Ulama tasawuf pesan. Ini penting tasawuf. Dia kata apa? Kena baca doa. Kalau fiqah, baca doa sebelum solat. Allahumma inni a'udzubika min syarrin nafsi. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau, daripada kejahatan diri aku. Itu kita yang nak solat kena baca. Itu dalam bab fiqah. Tapi kalau dalam bab tasawuf, ulama tasawuf ajak apa dia? Tengah solat, mai gangguan, kita kata apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ni orang yang mengaji bab ni semua tahu. Itu zikir dia hari-hari. Nak keluar rumah pun, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini doa dia, tuan-tuan buat. Pasal apa muslimin muslimat? Sebab kita takut lintasan tadi itu dia terus bawa kita hanyut, bukan ingat Allah lagi. Bukan penyerahan kepada Allah lagi. Jadi bila kita kata, ya Allah, hanya Engkau lah yang aku mahu dan keredaan Engkau sajalah yang aku minta. Itu yang kata ilahi anta maksudi. Hanya Engkau, maksud aku Engkau. Dan waridhaka matlubi, keredaan Engkau sajalah yang aku nak. Sebab itu ayat ini, tuan-tuan dan puan, kita boleh pakai waktu bila-bila dalam ibadah. Waktu puasa nak datang ni besok, takut-takut rasa misal kata lain macam aja. Rasuk macam mungkin masa ada egoistik, ada rasa riak, ada rasa macam sombong. Kita konon lebih ibadah daripada orang lain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Nak solat, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Nak baca kok mana ustaz? Baca dalam hati. Zikir macam biasa. Sebab itu ikhlas itu sifat hati. Dalam hadis qudsi
Allah menyatakan ikhlas itu ialah suatu rahsia dari berbagai rahsia aku yang aku letakkan dalam hati orang yang aku kasihi daripada hamba-hambaku. Allah pilih orang yang Allah nak bagi sifat ikhlas ni tuan-tuan. Siapa pun tak tahu, malaikat pun tak tahu hang ikhlas tak ikhlas. Syaitan pun tak tahu kita ikhlas tak ikhlas. Yang tahu siapa? Allah dah sebut dalam hadis qudsi, ikhlas itu suatu rahsia dari berbagai rahsia aku yang aku letakkan dalam hati orang yang aku kasihi daripada kalangan hamba-Ku. Allah pilih. Subhanallah. Sebab itu insya-Allah tuan-tuan dan puan, bila kita solat, mudah-mudahan muslimin muslimat rahimakumullah akan lagi membanyakkan lagi perkara-perkara, antaranya solat yang khusyuk akan meluaskan lagi medan sir di dalam hati kita. Sir ni benda yang tak nampak, yang tak keluar. Tuan-tuan kadang bercakap ada keluar, ada yang tak bercakapkan dalam hati. Kan? Kita kata hati bercakap. Yang hati bercakap ni, waktu solat itu orang yang khusyuk, medan sir dalam hati itulah yang Allah bersihkan. Sebab dari hati tu yang keluar macam-macam sekarang ni tuan-tuan. Nak tengok tak tengok, dari hati itulah. Kita tahu orang ni penyabar kerana hati dia lembut. Hati dia, medan sir dia telah pun dibasuh. Maknanya solat dia tu dapat khusyuk. Kalau dia solat sampai lebam dahi, tuan-tuan dan puan, tapi perunguh nak mampuit, marah benda tak patut dia marah, pukul orang tak tentu pasal, zalim kat orang lain, nyatalah walaupun dia beribu-ribu kali nampaknya bersolat, tetapi dia belum dapat mencapai katakan al-latif, kelembutan hati tadi. Dalam medan sir ada tempatnya di lubuk hati. Sebab itu waqur rabbi zidni ilma, Nabi sendiri pernah berdoa dengan doa ini dan Allah mengilhamkan pada Nabi doa ini. Doa ni biasa kita dengar kan, waqur rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi kita ambil satu, waqur rabbi zidni ilma. Ceritanya Nabi satu ketika terasa macam orang dah banyak ikut Nabi, Nabi sendiri rasa dia tak ada apa. Sebab Nabi memang bergantung kepada Allah semata-mata. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi pergantungan Nabi kepada Allah itu, walaupun kita hebat nampak Nabi ni the messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap Nabi satu ketika rasa aku ni orang banyak ikut aku, tapi aku rasa tak ada apa-apa. Ilmu aku tak ada apa pun. Subhanallah, Nabi kata begitu. Sehingga turun ayat yang menyatakan, memerintahkan Nabi, berdoalah engkau. Ini doa dia, waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Jadi kita sama juga hari ni, kalau nampak macam bengong aja, nampak macam bodoh-bodoh aja kan, dah lah bodoh, sombong pula. Waqur rabbi zidni ilman. Doa ni banyak-banyak. Tambahlah aku ilmu yang bermanfaat. Kan ada doa, 4 doa. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tashba, wa min du'a la yusma. Tu doa 4 tu kan. Kan Nabi mathur doa tu. Antaranya minta juga jangan sampai doa kau tak dengar ya Allah. Hui, bahaya beb. Kita merintih-merintih, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rupanya tak terangkat ke langit pun doa kita ni. Sama macam Umar masuk penunaikan haji. Dia pakai ihram, masuk aja dekat Kaabah. Orang labbaik Allah semua menjerit, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Umar tak boleh nak kalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Menangis Umar tentunya. Sisi nak masuk Kaabah tu. Wahai Umar, mengapa engkau menangis wahai Umar? Macam mana aku tak menangis? Aku tak kisah kalau kita sahut labbaik Allahumma labbaik, kami sahut panggilanmu ya Allah. Kami datang ke Baitullahmu ya Allah. Kita cakap, aku sahut panggilanmu ya Allah. Aku takut Allah tak sahut panggilan aku. Tu yang menedih hayat mata tuan-tuan. Kita pergi Mekah lah ni selfie, ni dia. Mana-mana pun selfie, cantik. Laki pakai perempuan pun boleh cium ke bawah, tak apa kan? Aku tak kata, tapi nyata. Sebab itu para darai-darai sekalian,
Kalau ada lah di Taiping ini. Dan Taiping ni ada di jalan apa? Atanapian. Apa? Siapa yang tahu jalan lorong? Tolong bagi tahu saya. Macam tak mengaku. Warak semacam malam ni semua. Atapian apa? Lebih kurang tu lah bunyi dia. Dulu dekat Lake Garden. Kan? Dulu kat Lake Garden. Ada satu pejabat agama serbu. Ni cerita betul. Ustaz tu cerita balik kat saya. Dia seorang serbu. Habis berterabuk lari semua bundan-bundan. Berterabuk. Ada masuk dalam kolam seorang. Termasuk dalam tasik tu. Bila masuk dalam tasik tu baru tahu pondan rupanya. Kata, tolong. Kata, oh boleh keluar tu jantan dia. Tengok luar ni perempuan. Yang kita tengok viral macam-macam sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ke itu khunsa? Kita tak boleh detect. Dia nampak macam perempuan. Khunsa muskil, khunsa ghairu muskil. Dia ada dua hukum dalam fiqh. Tak payah bahas lah ulama ustaz. Banyak lah YouTube bahas lah. Yang aku nak cakap ni jalan apa ni? Bakar tu bakar je lah. Tak tahu. Dia memang dia ahli warak punya kaki. Ni ahli warakok ada ahli warak. Jalan Atanapian lah macam tu lah kan. Tu geng-geng tu kita tak kata. Sebab kita pun tak tahu ujung kehidupan mereka macam mana. Mungkin lebih baik daripada kita yang duduk dalam masjid ni. Kita dengan duduk tuduh orang. Kita doakan mereka. Saya nak abang gini je. Disebabkan kejadian viral yang berlaku baru-baru ini, sudah tentu dan pastilah seluruh darai-darai dalam negara Malaysia pergi cek dalam istilah kedoktoran supaya doktor mengesahkan jantina mereka ni lebih pada lelaki ataupun wanita. Tu je. Sebab dengan pengesahan itu dah di-endorse pula oleh JAKIM besok. Jabatan Agama dah lului. Betul. Hang ni sebenarnya memang. Hang ada dua alat kelamin. Ada satu faraj, satu angry bird. Jadi dia tengok semua. Rupanya yang function, hang lebih kepada faraj, hang perempuan. Hang pakai telekung, hang boleh masuk raudah. Tapi kalau tengok angry bird ni dah macam tu je, menggelupuk aja. Mana dia function lebih? Hang kencing pun tang tu juga. Ni istilah kedoktoran ni, perubatan dibahas benda dalam hukum fiqh. Kalau itu lebih digunakan, mana hang lelaki dan hang lelaki. Hang kena pakai kain ihram, dua helai kain yang tak berjahit, seluar Superman dalam tak boleh pakai, semua yang tak berjahit tak boleh pakai, yang barang berjahit tak boleh pakai. Hang kena tawaf macam orang lelaki tawaf. Kalau tak payah tuan-tuan. Ada jenis memang dia tu khunsa dan memang tak macam mana dia ada terbunjui buah dada dia besar pula daripada orang lain. Dan dia pun tak isytihar. Aku ni sebenarnya perempuan. Sebenarnya dia tu mungkin khunsa muskil. Sebab khunsa muskil ni memang ada saf dalam solat, dalam fardu, dalam hukum fiqh ada. Belakang saf laki-laki, anak lelaki, dia duduk. Belakang buku-buku wanita muslimah. Maka ada saf khusus untuk dia. Dia iktiraf dalam agama. Tapi bila dia tidak endorse, macam mana kita nak tahu? Dan bila dia pergi macam tu dengan buah dada besar apa semua, muka macam perempuan apa semua, hang bayang macam mana orang nak khusyuk tawaf? Tawaf tu dia macam solat. Takkan tengok orang tengok sekali apa dada terjujui guru. Dah dia tengok lain dah. Semacam kacau ni. Tak boleh lah. Tapi nak kena pengesahan dulu. Itu viral baru-baru ni punya cerita. Saya nak bagi tahu balik tuan-tuan perempuan, apa-apa pun dah habis dah. Solat khusyuk itu akan menambah juga ilmu-ilmu di dalam hati manusia. Ilmu-ilmu yang barakah, yang baik. Kita minta pada Allah tuan-tuan. Allah akan bagi kefahaman. Dan jangan lupa doa akhir zaman. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa suratul Kahfi ayat 10. Ayat ni kita dah masuk zaman al-fitan, zaman fitnah, zaman akhir zaman. Dah rasanya elok sangat dah. Jangan lekang bibir kita mengucapkan Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kena amalkan doa ini tuan-tuan puan-puan. Kerana apa muslimin muslimat rahmatullah? Kerana doa ini setidak-tidaknya akan membimbing kita tuan-tuan puan-puan supaya kita tidak disesatkan dalam terang.
Ada orang sesat dalam gelap, itu biasa. Yang ni masalah sesat dalam terang. Sebab itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Surah Al-Kahfi ayat 10. Ambil doa ni. Tok-tok guru alim ulama tak pernah tinggal doa ni. 30 tahun aku dalam bidang ni, aku tak pernah tengok seorang tok guru tak doa benda ni. Walaupun kita yang makin hampir ke akhir zaman. Waktu awal 30 tahun dulu masih tok guru tu lagi fresh lagi tu. Belum sampai lagi zaman fitan macam sekarang, fitnah macam sekarang. Tapi dia dah amai lama dah. Dah meninggal dah tok-tok guru ni. Jadi kita ni kena ikut legasi itu.